Best Film Material untuk FFM 31. Seriously, dia Video ini dibawakan oleh Laura Benina Cafe. Jikalau korang penggemar ayam goreng Korea, korang mesti cuba menu di restoran tersebut. Lokasi dan maklumat lanjut telah Zaf sediakan di bahagian description. Check it out. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zaf Vlog. So, hari ini merupakan hari yang sangat istimewa di mana Zaf ingin membuat satu review tentang filem terbaru, filem Fly By Night. Alright, filem Fly By Night ini merupakan filem arahan Zahir Omar dan dibintangi oleh Bron Palare. Alright, first of all, Zaf ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Planet Films kerana menjemput Zaf untuk pergi ke Malam Gala Premier filem ni yang berlangsung di MBO Cinemas Atria Mall. And sebenarnya sejujurnya lah aku nak cerita kat korang sejujurnya, aku tak tahu apa-apa tentang filem ni. Aku pergi memang kosong, zero knowledge about this film. Sebab aku dapat jemputan so macam okay ni boleh tak ada Bron Palare so aku pergilah. Cuma aku adalah dengar daripada member-member vlogger semua yang bahawa filem ni sangat gempak. So aku macam okay, we'll see about that. So aku agak skeptikal lah sebelum aku menonton filem ni kan. Dan masa Malam Gala Premier tu pun aku tak adalah nak pergi ke sana ke sini ke apa ke, tangkap gambar ke apa ke, tak ada lah. Macam datang makan, sedap, nasi goreng ni sedap. So aku pergi tonton dekat dalam hall tu, menggunakan hall big screen. Memang besar nak mampus screen dia. So memang overall dia punya experience untuk menghayati filem tu sangat awesome. Let's get to the point. Filem Fly By Night ni adalah, aku boleh katakan lebih kurang macam filem One to Jaga. Okay? Dia mengisahkan tentang satu sisi gelap, okay, yang berlaku di dalam Malaysia ni. Okay, first of all, filem ni untuk pengetahuan semua ialah 70% adalah bahasa Mandarin. Kau kena faham satu benda. Pengarah dia Melayu Zahir Omar, tapi filem ni 70% bahasa Mandarin. Aku sangat respect lah dia punya director ni. Macam dia boleh, kau bayangkan lah kau nak buat filem yang bukan daripada bahasa ibunda kau tau. So macam mana dia buat benda ni. Aku pun kalau salah cara percakapan ke apa ke, aku sebagai director aku bukan tahu kan. Tapi mungkin lah dia memang fasih berbahasa Mandarin ke apa, aku tak tahu. Tapi memang filem ni 70% adalah bahasa Mandarin. Okay? Dan pelakon dia pun 95% kot pelakon Chinese. Ya kot. Sebab dalam filem ni aku nampak polis dia Melayu. Yang polis dia Melayu, Bron dengan dia punya anak-anak buah dia. Okay? So overall, filem Fly By Night ni mengisahkan tentang satu keluarga ni orang jahat. Okay? Satu keluarga ni memang jahat. Diorang membuat bisnes taksi. Dan apa yang diorang buat adalah diorang scam klien taksi diorang dengan mendapatkan data daripada mengisi borang. Lepas tu bawa diorang pulang ke rumah. Lepas tu dengan cara diorang ugut diorang punya klien dia ni. Beberapa hari selepas diorang hantar lah, ugut, kononnya diorang culik bini dia. Lepas tu suruh transfer duit. So benda-benda macam tu lah, scam lah. Okay? So what happened was, this particular officer, iaitu Inspektor Kamal lakonan Bron Palare, cuba untuk menangkap diorang ni. Okay? Menangkap diorang. Dan what happened, aku tak boleh cerita sebab filem ni aku baca dia punya press release, memang sampai situ dia cerita. So sangat istimewa, filem ni sangat special. My verdict untuk filem Fly By Night ni adalah dia setanding dengan One to Jaga. Seriously, aku boleh kata dia adalah setanding dengan One to Jaga. Filem ni adalah reality. Dia tak ada anak datuk bercinta, papa nak anak papa sambung legacy syarikat kita ni, tak ada. Who gives a about that? Itu bukan reality dalam masyarakat kita semua ni. Ini adalah filem sebenar yang terjadi kat dalam dunia kita. Aku tak tahu lah betul ke tak, tapi aku rasa dia punya environment tu memang sebiji macam apa yang berlaku sekarang. Aku nak bagi kredit kepada semua pelakon dalam filem ni sangat powerful. Aku ni lagi satu benda yang aku nak puji tentang diorang punya production ni. Diorang bagi press release dan juga barang-barang untuk press release ni sangat awesome gila. Macam polis punya laporan tu. Lepas tu bila kau bawa keluar, dia ada laporan polis. Lepas tu siap dengan dia punya profile. Lepas konon macam penjenayah semua ni kan. So aku macam it goes to respect sebab gambar-gambar dalam ni semua printed secara keras. Gambar pun ada. Sepah. So memang banyak gila gambar yang orang bagi. And aku dapat baju juga. So thank you very much kepada production filem ni. Sangat murah hati. Diorang punya expense untuk benda-benda ni semua sangat tinggi, sangat bagus. It gives a good vibe kepada semua media-media yang hadir tu kan. So okay, aku nak masukkan kepada karakter-karakter yang ada dalam filem ni. Aku nak bagi kredit kepada watak utama filem ni, Tai Lo, iaitu lakonan Sunny Pang.
Okay, kalau korang boleh tengok gambar ni. Ni. Sial tu, dia punya gambar-gambar ni semua style apa. Style kena tangkap ni. Siap dengan ibu jari bagai. Aku cakap, nice gila. Dia orang punya press kit dia orang ni sangat cantik. Aku nak bagi kredit pada watak utama filem ni, iaitu Tylo dan lakonan Sunny Pang dan juga Bron Palare. Dua karakter ni sangat, aku rasa macam awesome gila. Okay, Tylo ni merupakan seorang macam Godfather ke apatah, lead dalam diorang punya team orang jahat ni, di mana dia ni sangat profesional, sangat penyabar, sangat firm dan sangat tidak gelabah. Berbanding adik Tylo iaitu Silo, senangnya ingat nama dia orang. So Silo ni lakonan Fabian Lu, watak dia ni sangat macam dia memang rasa macam seorang yang sangat muda dan sangat panas baran dan juga sangat gelabah tetek lah bagi aku. Aku rasa macam gelabah tetek lah dia ni. Lepas tu dengan buat keputusan sendiri. Kemudian kita ada ini watak yang sangat diperkatakan pada malam tersebut, iaitu watak Jared, iaitu dilakonkan oleh Frederick Lee. Watak ni aku nak explain lebih sekejap nanti. Alright, first of all, masa sebelum aku menonton filem ni, aku ada satu vibe di mana aku rasa macam filem ni mempergunakan Bron Palare tau. Sebab aku selalu sangat tahu tonton filem yang dia meletakkan watak contoh dalam cerita tu, cerita Cina, tiba-tiba ada watak Melayu dan sangat popular. So aku rasa macam, alah, dia ni mesti clickbait, mesti watak dia ni dalam 30% je apa yang muncul dalam filem ni, mesti dia ni hanya penarik untuk audience Melayu. Mungkin aku rasa macam tu. Aku agak skeptical lah sebelum tonton filem tu kan. Tapi bila aku dah tonton, holy shit guys, Bron Palare was one of the main actors. Okay, dia bukan watak sampingan, dia bukan watak cameo, dia adalah watak utama. Aku macam, best gila Bron dalam ni. Seriously, dia bukan mempergunakan watak Melayu untuk menarik audience Melayu. Tak, memang ada gunanya. Okay, Bron Palare dalam filem ni. Bukan Bron Palare sahaja yang sangat awesome dalam filem ni, watak-watak lain memang tip top. Aku rasa macam aku tengok filem Oscar. Serius, aku rasa macam tengok filem Oscar. Bron Palare dalam filem ni, kau boleh nampak daripada permulaan filem tu, kau rasa macam dia ni a good cop yang sangat firm, yang sangat tidak mengambil rasuah, sangat tidak mengambil apa-apa kan. Tapi bila dia dah masuk ke second act dalam filem ni, kau rasa macam, kenapa rasa macam dark sikit dia ni. Dan masa penghujung tu aku rasa macam, ini bukan polis baik ni, ini polis jahat. Tapi dalam kejahatan yang dilakukan tu, kau boleh persoalkan tentang dia punya integriti, sama ada betul ke tak dia ni jahat ke, ataupun dia ada plan lain selain daripada apa yang dia telah lakukan ni. Okay, next aku nak sentuh tentang Tylo. Aku sangat suka gila watak dia ni. Memang sangat perwatakan seorang bapa yang sangat tegas, sangat firm. Walaupun dia jahat, tapi dia tahu responsibility. Yes, setiap watak tu mainkan main karakter dia masing-masing. Okay, aku nak sentuh tentang Jared, iaitu dia adalah ketua kepada kelab malam tu dan banyak bagi pinjaman tu. Watak dia ni, aku boleh katakan dia mengambil inspirasi daripada watak Joker dalam The Dark Knight. Seriously, dia ada mengikut sedikit acah-acah daripada Joker punya watak. Contoh macam dia suka senyum dan suka gelak dan dia ada menjilat bibir dia sekali lah. Macam tu. So memang aku nampak, ini macam lakonan Heath Ledger dalam The Joker tau. So macam it was nice. Psychotic punya leader yang sangat jahat, dan memang tidak teragak-agak untuk memukul, membelasah, menembak orang. Memang nice, aku sangat suka. Dan dalam malam gala tu, diorang ada bagi sorakan yang sangat gemuruh terhadap lakonan watak Jared ni yang dilakonkan oleh Frederick Lee. Memang masa dekat dalam malam gala tu, semua bagi sorakan gila-gila punya sebab watak dia tu memang power gila. And setiap watak ni aku boleh elaborate banyak tau. Even the Silo tu pun aku rasa macam boleh elaborate lebih sebab dia karakter dia memang main peranan dalam perjalanan cerita ni. Okay, aku nak cerita tentang plot. Susunan plot dia sangat nice, memang perfect. Aku tak boleh kata apa-apa, memang nice. And then next aku nak sentuh tentang, okay, filem ni, kau jangan expect filem ni 100% action. Jangan expect 100% thriller, bukan 100% crime thriller. Tak, aku boleh katakan graf filem ni, dia punya graf tu lebih kurang macam ni. Sampai daripada permulaan dia perlahan naik, dan sampai pertengahan tiba-tiba dia naik kau sampai penghujung tu betul-betul kau. Okay, tutup dengan baik. So the 50% of this film baru kau nampak the action wise, the tembak menembak, dia punya pukul, dia punya belasah, dia punya meletup. Semua memang kau boleh tengok pada 50% of this film pada penghujung tu. 50% of the first half adalah untuk pengenalan, okay? Macam mana kau nak kenal semua watak-watak ni, semua memang nice.
pengolahan setiap watak, penyewaan watak oleh semua pelakon-pelakon memang sangat tip-top. Aku sangat bagi pujian kepada diorang. Cuma dalam setiap filem memang aku akui memang tak ada filem yang perfect. Dalam filem ni mungkin ada kesilapan sedikit yang boleh katakan adalah diorang punya dialog. Dialog dalam filem ni bukan seperti filem-filem yang lain tau, di mana dia adalah firm, dia informatif, dia senang bagi tahu kepada audience untuk korang berfikir. Dalam filem ni dia banyak skippable dialog. Dialog-dialog dia macam a normal conversation 24/7 yang kita alami. Dia macam dia dah lama kenal, lepas tu tiba-tiba dia cakap macam benda tu dah berlaku tapi audience tak tahu. So tapi dalam setiap dialog tu ada satu ayat yang membuatkan kau fikir, oh okey, dia pernah buat benda ni, okey, dia pernah melakukan benda ni dengan member dia ni. So dialog-dialog dia sangat tergantung dan membuatkan kau berfikir sebenarnya. Dia bukan satu dialog yang informatif. Dia bukan bersenang-senang nak bagikan kau untuk berfikir, oh ini jahat, ini baik. Tak. Dia memang membuatkan kau berfikir. Itu je lah mungkin bagi aku. Dia bukan untuk semua orang. Tak semua orang boleh hadam filem macam ni sebab dia banyak skippable dialog yang tergantung. Tiba-tiba dia cakap pasal benda ni. What? Kenapa? Sebelum tu ada jadi apa? Itu yang kau buat fikir. Macam, oh okay, sebelum tu sebenarnya ada benda yang telah terjadi. Cinematography. Holy guys. Aku ada bawa Azril menonton Malam Gala tu, dan dia sangat amazed by the cinematography filem ni. Ada banyak scene-scene yang menggunakan panorama punya scene yang sangat cantik, colourful. Bukan colourful, I mean dia punya tu sangat cantik. Kau pernah tengok tak sunsetnya scene? Macam tu. Dia punya cantik tu punya banyak dalam filem ni. Dan it was a dramatic cinematography, sangat cantik. Cuma ada certain part macam aku rasa macam dia tercrop bawah sangat. Tapi it's minor stuff sebab benda tu tak banyak berlaku. Cuma bila dia berlaku tu aku boleh nampak obvious lah, sebab watak tu berada dekat atas frame kan, lepas tu bawah tu macam kosong. So macam kenapa dia crop macam ni kan. Aku tak tahu, mungkin tu artistic punya, director punya fotografi ke apa ke. And then next, gore. Dalam filem ni ada certain part yang menggunakan banyak darah. And I was like, oh filem ni untuk 13 tahun ke atas tu. Aku ingatkan 18 tahun ke atas, tapi dia still P13, parental guidance for children below 13. And aku bagi salute untuk benda that. Selain daripada itu, ini adalah trivia untuk filem ni, di mana dia punya writer adalah, one of the writer adalah Dan Syed. Kalau korang tak kenal Dan Syed ni, Dan Syed ni merupakan director untuk filem Dukun. Obviously menang anugerah. Dan Syed dia banyak kan dengan Bunuhan, Interchange. Lepas tu, highlight juga si Zahir Umar ni, aku difahamkan dia adalah second director untuk Yasmin Ahmad. Dulu pernah ada buat filem dan dia adalah second director. So aku rasa itu juga trivia untuk filem ni. Overall filem ni sangat awesome. Okay, satu je pesanan aku untuk filem ni, korang dulu tak sempat nak pergi tonton Wan Tu Jaga sebab dia punya publicity dia terlalu rendah, dia punya marketing dia terlalu lemah. Mungkin sebab itu orang tak banyak menonton. Tapi di sini aku nak menyeru kepada semua rakyat Malaysia, semua subscribers Zaf, pergi tonton filem ni. Seriously, aku tak dibayar. Aku pergi datang dengan zero knowledge. Aku macam skeptical lah. Mesti diorang tarik Brown Palare ni sebab nak tarik audience Melayu. Tak, serius, filem ni sangat bagus, serius. Dan dia membuatkan aku dengan member-member lain bercakap tau selepas tu. Macam, kenapa? Siapa yang tembak ni sebenarnya? Siapa yang mati sebenarnya? So benda-benda macam tu. Dia bukan satu benda yang korang petikaikan macam Misteri Delilah. Misteri Delilah, dia punya plot hole adalah benda yang tak logik sebenarnya. Benda yang macam kita tiba-tiba andaian je. Tapi yang ni, kau boleh bincangkan benda-benda plot hole dalam filem ni yang related, yang memang ada muncul kat dalam filem ni. Cuba kau nak masukkan dia dalam puzzle dia. So memang nice. Aku sangat suka. Oh ya, nak sambung balik tadi. Aku menyeru semua subscriber, semua penonton-penonton dalam Malaysia ni, kalau korang nak naikkan industri filem Malaysia ni, korang patut pergi menonton Fly By Night ni. Seriously, aku tak nak kesilapan dulu berulang, di mana filem Wan Tu Jaga mempunyai kutipan yang agak rendah, tapi filem tu mendapat anugerah yang sangat banyak pada FFM 30 hari tu. So this filem Fly By Night ni bagi aku adalah best film material untuk FFM 31. Seriously, dia patut masuk FFM 31 dan berkemungkinan dalam top 5 filem yang bakal mendapat anugerah best film. Seriously. So kalau korang tak nak menyesal tertinggal melihat filem Fly By Night ni, korang patut pergi tonton 11 April ni. So korang boleh pergi tonton kat program. So overall, selepas kau dah dengar aku bebel pasal benda ni, kau dah boleh agak aku punya rating untuk filem ni. Filem Fly By Night ni berjaya mendapat 5 bintang dan juga Infinity Stars untuk filem Fly By Night. So
filem ni bakal keluar 11 hari bulan April 2019. Korang pergi tonton. Kalau dah pergi tonton, pergi komen kat bawah. Tinggalkan komen kat bawah apa pandangan korang terhadap filem ni. Kalau korang suka Wan Tu Jaga, confirm korang suka Fly By Night ni. So itu saja untuk hari ni. Thank you very much for watching. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe ke channel Pure Pixels. Dan jumpa lagi pada Zaflo akan datang. Thank you.